Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa anza jundahu, wa hazamal ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam, pengerusi dan seluruh jawatan kuasa masjid, pengerusi MPKK dan seluruh jawatan kuasanya, pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita berhimpun tuan-tuan dah melepasi separuh bulan Rejab, dengan arti kata semakin hampir kepada kita Ramadan. Dan dengan doa yang sentiasa kita ulang dan kita ulang tanpa jemu semenjak awal bulan Rejab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Doa supaya kita diberkati dengan bulan Rejab, diberkati kita dengan bulan Sya'ban, dan dipanjangkan umur kita ke dalam bulan Ramadan. Mengapa Ramadan begitu penting kepada kita semua? Mengapa Ramadan begitu penting kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya semua kita maklum dah, kerana umur kita singkat, umur kita pendek, pantas masa berlari tuan-tuan sekalian. Kawan-kawan kita kebanyakan pulang ke rahmatullah akhir umur 40-an, awal umur 50-an. Hak ni paling ramai mati tuan sekalian. Saya minggu ni pun ada kawan meninggal kena kanser tuan sekalian. Umur mak tu panjang, tak sama dengan kita. Dakwah Nabi Nuh AS 850 tahun, kadang cecah ribuan tahun umur mereka. Kita umur umat Muhammad baina siti wasabain, antara 60 hingga 70 tuan sekalian. Tu pun tak ramai capai 70. Tak ramai tuan-tuan sekalian. Saya petang tadi melawat orang sakit di Gonduit, kena pun sakit paru tuan-tuan, batuk berdarah tuan-tuan sekalian. Umur 54 tahun. 54 tahun tuan-tuan sekalian. Allahu Rabbi tuan. Inilah umur kita. Umur sakitnya, umur meninggal tuan sekalian. Kerana umur kita pendek, singkat, Allah anugerahkan Ramadan Syahrul Maghfirah. Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Allah lipat kali gandakan semua amalan kita dalam bulan Ramadan. Allah buka seluruh mungkin pintu langit maghfirah, pintu langit pengampunan dalam bulan Ramadan. Sebab tu doa yang kita ulang dan kita ulang. Allahumma innaka afun karim, tuhibbu afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim, tuhibbu afwa fa'fu anna. Tak samalah dah doa tuan-tuan dah. Doa wal ibadah sabda Nabi. Doa merupakan ibadah dah. Duk saja ya. Nak buka puasa doa Allahumma innaka afun karim, tuhibbu afwa fa'fu anna dah. Jangan malah tuan sekalian. Baik, jadi tuan-tuan, Ramadan syahrul Quran, Ramadan bulan Al-Quran, Ramadan bulan turun Al-Quran. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat akrab, sangat rapat dengan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Bulan lain rapat dah, tapi lebih bulan Ramadan. Mengapa tuan-tuan? Antara Nabi ditasmi' bacaan oleh malaikat Jibril. Dengan arti kata lain, Nabi berguru, Nabi bertalaki tuan sekalian. Dan kaedah inilah umat Muhammad kena ambil. Belajar agama, belajar Al-Quran, kena berguru. Tak boleh nak alim tuan-tuan baca buku seorang-seorang. Sesak barat kita. Akhir bawa pemikiran Neo Mu'tazilah. Mu'tazilah bentuk baru, guna akal untuk menafsirkan agama. Saya dua pun ada dah ni tuan-tuan ni. Dah banyak kes dah, tapi saya dua nampak ni, nampak warak pula ni. Orang Pulau Pinang tu. Domain makrifat mengaji tidak tuan sekalian. Last sekali dia kata kalau tak khusyuk tak boleh sembahyang. Boleh ke macam tak boleh? Mana boleh tuan-tuan sekalian? Sembahyang ni kita perang sembahyang. Tengok Hamas di Palestin, Al-Qassam, tengok bukan sekadar atas darat, unit amfibia, komando air, sembahyang berjemaah lagi dalam air.
Jemaah lagi tuan-tuan sekalian, unit amfibia, komando Hamas tuan-tuan sekalian. Dah, sakit kena sembahyang tuan-tuan sekalian. Dah, tuan-tuan naik kapal terbang ke apa sembahyang, tak boleh tinggal tuan-tuan. Apa implikasi hukum kepada orang tinggal sembahyang? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka sesungguhnya dia kufur yang nyata. Kita tuan-tuan bulan Rejab, bulan penghayatan salat. Dia buat program Kelantan, Terengganu, dia bulan penghayatan salat, penghayatan sembahyang. Pentingnya tuan sekalian. Sebab bila rakyat, bila manusia semua sembahyang tuan-tuan, apa jadi? Negara dan masyarakat jadi baik. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu akan mencegah daripada melakukan perbuatan fahsya' dan perbuatan mungkar. Jadi tuan-tuan sebab apa? Jadi jahat, curi, merapok tuan-tuan tak sembahyang. Pasal apa berzina? Tak sembahyang tuan-tuan sekalian. Tak. Terus sembahyang sempurna, insya-Allah selesai masalah tuan sekalian baik. Jadi pasal apa berlaku karut marut sembahyang pakai niat, puasa pakai niat, sebab apa? Tak belajar. Tidak berguru, tak ada musyafahat tuan sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok, Nabi ditasmi' baca oleh malaikat Jibril. Dah, dan Nabi kita bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu barang siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu terbaik orang tuan sekalian dah. Belajar Quran, ajar orang tuan sekalian. Dah, mana ada konsep apa? Reciprocal, timbal balas. Kena mengaji kita tuan sekalian baik. Jadi Ramadan syahrul jihad. Ramadan bulan jihad, bulan perjuangan, bulan yang menyaksikan banyak siri-siri pertembungan di antara iman dan kufur berlangsung dalam bulan Ramadan. Antara peristiwa yang menjadi muncul tanda, tuan-tuan baca Al-Quran, tuan-tuan baca Al-Quran, tuan-tuan surah Al-Badar. Ada ke ustaz surah Al-Badar ni? Ada. Ada tuan-tuan sekalian, surah Al-Badar ada. Tanya orang awam, layman, orang biasa tentang surah Al-Badar. Tak ada ustaz. Amo cari tak jumpa kat mana rekod ustaz ni. Asal pelik lah. Saya tanya budak Darul Quran tu, budak kampung Darul Quran, 400 orang di auditorium, seorang pun tak ada ustaz. Tak ada doktor. Dia kata tu kata ilmu kena mengaji. Luas sangat ilmu tuan-tuan sekalian. Tak, Quran tu banyak nama, banyak gelaran. Al-Quran dengan gelaran lain, nama lain Al-Huda, Al-Bayan, An-Nur, At-Tibyan, Al-Tanzil, Al-Kitab, Al-Shifa, Al-Zikr, Al-Hakim, Al-Furqan. Itu nama Quran. Nama Quran mukjizat paling besar tuan-tuan sekalian. Tak, mukjizat paling besar tuan-tuan sekalian. Saya tadi ziarah tu, bila tuan rumah kata, saya sakit apa? Separuh-paruh. Sudah, kita tak ingat. Paru-paruh nak baca ayat apa? Kalau ayat syifa tuan sekalian. Baru teringat. Tak apa. Baca satu surah boleh. Surah Al-Fatihah. Sayyidina Umar Al-Khattab bin Nafal bin Abdul Uzza. Sayyidina Umar, dia kalau ziarah sakit, dia baca Al-Fatihah. Mengapa baca Al-Fatihah tuan-tuan? Tahu tak? Al-Fatihah namanya Al-Syifa. Al-Quran, surah Al-Fatihah namanya surah Al-Syifa, pengubat penyembuh. Saya pernah mata lendir saya tuan-tuan, saya tengok sendiri 4 tahun lepas. Satu minor operation, satu pemuda kecil di Cox's Bazar, Bangladesh, tempat pengungsian atau pelarian musim Rohingya. 2 juta orang pelarian Rohingya lari ke Cox's Bazar, Bangladesh. Jadi marilah seorang remaja sekitar umur 16 tahun, berpapah ni tuan-tuan, dia kena peluru lekat ni dah 2 bulan dah, lekat peluru tuan sekalian, ditembak oleh tentera Myanmar. Kebetulan misi rombongan kami ni ada 25 orang. Sebagian besar doktor perubatan, doktor pakar ada tuan-tuan, seorang Dr. Syamuddin. Dr. Syamuddin, doktor pakar bedah SUKM. Nak buat macam mana? Bincang, mesyuarat, okey, boleh buat. Ubat bius tak ada, okey, baca Al-Quran, baca surah Al-Fatihah. Doktor baca surah Al-Fatihah, budak sakit dia baca Al-Fatihah, seorang tu Ustaz Yasir Saleh baca ayat-ayat Asy-Syifa. Bedah tuan-tuan keluar ni 90 ni. Allah, hamba tak keluar mata. Allah Rabbi, betul lah Quran mukjizat. Kita kalau tak bius tuan-tuan, nak bergelepar lah. Buat pembedahan tak bius tuan-tuan. Pakai bius apa? Baca Al-Fatihah. Mana benar Quran ni mukjizat tuan sekalian. Surah Al-Fatihah, surah Asy-Syifa, surah Ali Imran, surah Al-Badar, surah Muhammad, surah Al-Qital, surah Isra, surah Bani Israel, surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah, Al-Bara' berlepas diri, surah Al-Hasyar, pengusiran. Nama lain surah Bani An-Nadir. Jadi Quran ni makin kita belajar rasa makin luahnya ilmu dia tuan sekalian. Sebab tu jangan malas untuk kita belajar, kena belajar tuan-tuan. Sebab tu Ramadan, besarnya Ramadan syahrul maghfirah tuan-tuan. Setiap langkah kita ke majlis ilmu,
Allah ganjarkan dengan setahun pahala ibadah. Setahun tuan-tuan, bulan Ramadan istimewa. Bulan biasa selain Ramadan besar juga pahala. Berapa? 1000 rakaat sembahyang. Sebab tu kalau ustaz mengajar kat depan ni tuan-tuan masuk tak buat satu masjid tak dah. Duduk duduk. Bukan dapat pahala rakaat, 1000 rakaat pahala dapat tuan-tuan. Allah nak suruh kita mengaji. Kita belajar tuan sekalian. Duduk dalam majlis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabi ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'." Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia pada jalan Allah hatta yarji', sehingga dia kembali. Sehingga kita balik ke tempat masing-masing. Mana tuan-tuan? Susah payah marilah ada kitab tuan mengaji tuan sekalian ada. Muslimat ada tak? Ada muslimat? Tak nampak Ada, alhamdulillah. Ada satu masjid di Ulu Besuk tuan-tuan. Saya kuliah 4 kali seorang pun. Kalau 8:20 minit mari seorang. 8:30 mari yang kedua. Ke mana habis ibu-ibu ni? Saya tanya Tok Ngulu, mesti ambil kek kata Tok Ngulu kata mana ibu-ibu ni? Mana kaum muslimat ni? Tak tahu ustaz, tak ada. Takkan kampung ni tak ada ibu-ibu? Tak. Ya beranak beriuk apa ni? Hang pergi round sekali tak duk melepok tangga tu. Ramai petang-petang duk membawang tuan-tuan. Tak. Pas mana ke 7 ke 8 tak ada masjid ni? Hak tua-tua muslimat tua-tua dah. Mana dengan suami boleh bonceng motor? Tak. Ke 7 ke 8 depan TV3. Tengok drama Suamiku Playboy. Tengok drama Cinta Masa Manis. Drama yang top tu drama siri tuan-tuan 7 juta penonton. 7 juta tuan-tuan kata pengarah urusan Media Prima. Drama apa tu? Halalkah hatimu kucuri? 7 juta bang. Dah. Alhamdulillah tuan-tuan, masa prime time kita orang beriman. Dah. Nak baca Quran, ajar anak-anak Quran, nak berzikir tuan-tuan, bagi nada telinga, nada kitab tuan sekalian. Dah. Jadi muslimin dan muslimat sekalian besar pahala menuntut ilmu. Baik. Jadi Ramadan tadi saya sebut tuan-tuan berlakunya Yaumul Furqan. Hari pembeza antara hak dan batil, perang Badar. Perang Badar Allah gelar Yaumul Furqan, hari pembeza antara hak dan batil. 17 Ramadan, hari Jumaat tahun 2 Hijrah. Allah Subhanahu wa taala memberikan nusrah, memberikan bantuan, memberikan kemenangan kepada orang beriman walaupun hanya 313 orang. Lawan 1000 musyrikin yang dipimpin oleh Umar bin Hisham Abu Jahal. Menang. Sebagaimana tuan-tuan baca Al-Quran dari surah Ali Imran, surah Al-Badar. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum azillah fattakullah la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya kami telah menolong kamu pada hari Badar, wa antum azillah, dan kamu dalam keadaan lemah. Fattakullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan kamu bersyukur. 70 kafir dibunuh, 70 kena tawan. Yang dibunuh sebab siapa pemimpin? Seperti Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Abu Bakhtari bin Hisham mati dibunuh. 70 kena tawan, termasuk Suhail bin Amru, seorang pemimpin Mekah yang pandai bercakap, yang pandai berpidato, pandai sarah kata besuk, pandai kecek tuan-tuan. Dia kena tawan. Baik, bulan Ramadan apa mercuk tanda yang kita baca Al-Quran, kisah perang, kisah pertemuan Banu Kufur tuan-tuan, antaranya peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Surah gapo yang ustaz ingat dah? Baca surah dah tuan-tuan sekalian. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu kisah pembukaan kota Mekah yang pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama 10,000 orang tentera Islam berjaya tawan Mekah tanpa perang, tanpa tumpah darah. Mengapa berlaku pembukaan kota Mekah? Ini sangat gemilang tuan-tuan ya. 8 tahun dah selepas hijrah tuan-tuan, masuk balik tawan Mekah. Tanpa perang, tanpa tumpah darah. Sebab kerajaan kafir yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah telah mencabuli perjanjian Hudaybiyah, mencabuli sulh Hudaybiyah. Sulh Hudaybiyah ni tuan-tuan bulan Zulkaidah tahun apa? Tahun 6 Hijrah. Seminggu ni kena tubik balik kisah ni. Tahu tak pasal tubik balik? Adik kakak dia balik tanya pasal hukum. Hak Nabi buat ni betul lah tuan-tuan. Saya mikir balik, ya Allah kaya Maha Tuhan. Nabi buat tak saja. Berlaku peristiwa Bashir tak saja. Sebab apa tuan-tuan? Sebabnya hak pergi Mekah apa ni, hamba khutbah di Masjid Pengadaan Baru Jumaat ni, lepas khutbah jumpa dia balik peluklah dia kita. Kata payah. Haji kata lepas Mekah dah. Iyalah ustaz dah kata memang tak ada orang dah, dia kata.
Dia hak antelah tau. Sebab hak lepas dia tu gaya-gaya apa? Ada rumah Malaysia baru biji bah sampai di Bir Ali dah. Sakat Bir Ali dah mandi siap pakai dah. Pak mari polis tuan-tuan sekak. Tapi bah gerak pergi ke Mekah. Patah balik Madinah hatta Jeddah tuan sekalian. Pasal apa? Pasal coronavirus tuan sekalian. Bayangkanlah dia kata ustaz menangis orang. Menangis orang tuan-tuan. Yalah tuan-tuan anda. Oh siapa di Bir Ali dah? Tak salah Bir Ali. 2 minggu lepas tuan-tuan Ustaz Badrul sampai di mana? Di KLIA dah. Tak lagi satu hal jemaah ni Ustaz nyemaki. Dia kata ustaz pelawak, ustaz lepak orang, ustaz dia kata bukan hamba tak bagi, dia kata ni arahan kerajaan Saudi, kata ginilah saya kat bayar balik duit tuan-tuan kata. Tak semua kat hamba dah, dia kata hamba ni ikut arahan kan, orang tak bagi kata. Sampai ke air tuan sekalian. Orang kata hukum dah macam mana ustaz, dah sampai dah Bir Ali, dah sampai dah Bir Ali tuan sekalian, ni ihram semua. Bayar dah mana? Bayar dah tuan sekalian, macam Nabi dengan sahabat-sahabat. Berapa orang tuan-tuan? 1,400 orang yang duduk di Hudaybiyah tak boleh masuk Mekah. Mana hak Nabi buat tu ada pengajaran rupanya. Sepanjang zaman boleh pakai tuan-tuan. Bukan saja dah Nabi berlaku tu ni satu ibrah, ada pengajaran. Kita ambil ni sebagai rujukan. Term of reference kata putih. Ni pernah berlaku tuan. Bayar dah tuan sekalian. Dah bercukur. Nabi bercukur, sahabat-sahabat bercukur. Masa sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Jadi butiran apa yang dilanggar oleh puak-puak kafir Mekah? Butiran yang menyebut mana-mana kabilah Arab boleh bergabung, sama ada bersekutu bergabung dengan Mekah atau kerajaan Islam Madinah. Kabilah Banu Bakar bersekutu dengan kerajaan kafir Mekah. Kabilah Banu Khuza'ah bersekutu dengan kerajaan Islam Madinah. Tahun 8 Hijrah Mekah tuan-tuan dia bantu Banu Bakar. Mengapa Banu Bakar perang dengan Banu Khuza'ah? Banu Bakar perang Banu Khuza'ah, Mekah tolong Banu Bakar sekutu mereka. Maka Nabi SAW, Nabi kita yang bijak, yang cerdik dengan sifat fatanah. Nabi baca ujuran strategik. Mekah lemah dah. Mengapa tuan-tuan? Nabi bijak. Ramai pahlawan Panglima Mekah telah memeluk agama Islam tahun 7 Hijrah. Antaranya Khalid bin Al-Walid, antaranya Amru Al-As tuan-tuan sekalian. Jadi Nabi tengok Mekah lemah dah. Hak pala-pala tak ada dalam Islam dah. Maka Nabi gerakkan 10,000 orang tentera Islam. Nabi tak beritahu sahabat misi ke mana. Tuan-tuan, misi ke mana? Sahabat-sahabat ikut ya. Mudah duduk berjuang dah. Ikut ya tuan-tuan sekalian. Zaman kita cidik ramai. Dia tanya Habib, apa buat gini? Apa tak buat begini? Penat zaman kita tuan-tuan. Dia kaedah mudah tuan-tuan. Asal-asal dengan taat. Dengan taat. Sama perang Khaybar. Khaybar ni kat utara Madinah, kat Syam. Kat utara 150 km. Nabi tak ambil utara, ambil selatan tuan-tuan. Mana kaedah ni kata Tok Guru tuan sekalian kata dalam kaedah perjuangan bukan semua perkara strategi perlu kiadah beri tahu pada jundi, pada pengikut, pada anggota, tak perlu tuan sekalian. Kaedah Nabi begitu. Awak baru kena taat tuan sekalian. Tengok apa berlaku tuan-tuan. Sampai di Mekah, tengok tuan sekalian, baru sahabat-sahabat sedar inilah target mereka di Mekah. Tapi Nabi tak serang tuan sekalian. Nabi buat pendekatan berstrategi lagi. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, Al-harbu khida'ah. Peperangan itu tipu daya. Peperangan itu taktik dan strategi. Nabi suruh setiap orang tentera Islam pasang 3 gunung api. Dah kali 10,000 tentera, kali 3, 30,000. Terang benderang pergi Mekah. Orang kafir dah demoralize, dah lemah semangat dah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau aku perang, mereka belum tentu menang. Rekod yang ada, tadi perang Badar, 3 kali ganda kalah. Kemuncak apa? Perang Ahzab. Perang Ahzab, pasukan musuh yang bergabung, bersekutu tuan-tuan. Bulan Syawal tahun 5 Hijrah. Dan kita orang Islam sampai kiamat akan terus memperingati perang Ahzab. Tak, kita lawan iman. Bila kita jimi kita Allahu Akbar wa nasara abdah wa azza jundah wa hazamal ahzab wahda Allahu Akbar. Tuan-tuan, Allah beri kemenangan kepada tentera Islam walaupun hanya 3,000 orang. Tentera Ahzab 10,000. Kafir Mekah bergabung, kabilah Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Fuzarah, Bani Kinanah, Yahudi Bani An-Nadir dan juga Yahudi Bani Quraizah. 10,000 orang. Menang? Ya, menang. Kita tuan-tuan baca Al-Quran. Dalam kitab ada, Al-Quran pun sentuh kisah. Ada surah Al-Ahzab. Ayat 9 Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum
idh ja'atkum junud farsalna 'alaihim riha wa junudan lam tarauha. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu nikmat Allah pada kamu ketika datang musuh, maka mengirimkan kepada mereka ribut taufan, yakni angin kencang, wa junudan lam tarauha, dan tentera-tentera Allah yang tidak nampak, yakni tentera malaikat yang turun membantu pejuang-pejuang Islam. Ribut ni kuat. Tuan-tuan, kita duk gombayu nak bayar ribut kuat macam mana, payah juga tuan-tuan ni. Sekali berlaku lah patah hujung jalan aku dah. Tapi tanah Arab ni tuan-tuan, masya-Allah, dia mai ribut pasir ni bergulung, seru. Terbalik kereta tu. Kereta terbalik. Mekah pasal lepas terbalik keren tu, gong kat sa'i, mati orang tuan-tuan. Dah. Punya kuat ribut. Bayang perang Azab tu terbalik, tercampur, kemah-kemah puyuk belanga. Maka mereka akhirnya bermusyawarah dan ambil keputusan balik ke tempat masing-masing. Bercempera lari, bercidar lagi kata musuh tuan-tuan sekalian. Lari tinggal medan perang. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi seronok, Nabi gembira. Naik tempat besar, tempat tinggi, Nabi bertakbir, Allahu akbar. Allahu akbar wa nasara abdah wa azza jundah wa hazamal ahzab wahda. Allahu akbar. Allahu akbar. Inilah ungkapan yang kita ulang dan kita ulang setiap kali sambut raya. Nampak tak tuan-tuan? Ini kisah zaman Nabi kita ulang. Biar tahu sejauh mari mana takbir ni. Dah. Tak mari mana takbir ni tuan-tuan sekalian. Sebab tu tempat lain dia tak sama tempat kita tanah Jawi. Gapos tak sama, nada tak sama. Frasa sama tuan-tuan sekalian. Tanah Jawi kita Fatani, tanah Melayu kita Brunei semua ni, kalau takbir Allahu akbar Allah, ada style gitu. Sedih tuan-tuan sekalian. Saya biasa di Kashmir, Pakistan, Bangladesh, negara Arab, Afrika tuan-tuan sekalian, semua dia nada semangat. Nada semangat sebab mereka faham gapo cerita ni. Cerita perang ni. Cerita Islam menang. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah tuan-tuan. Semangat. Dia semaya pun tak macam kita kalau sebelah Afrika tuan-tuan. Saya semaya di sebelah Sudan, Republik Chad, semua di Nigeria tuan sekalian. Dia maya ni pada luar ni. Pada luar tu siap kapung mari Allah tuan-tuan, macam istimewa. Jubah putih belaka. Jubah putih. Dia mudah kalau orang Sudan ni dia apa ni? Serban dia besar tu. Orang kata serban besar bakul tu. Besar ni serban tuan-tuan ni. Serban dia ni bukan buat semaya saja dia kakak nak tidur buat selimut. Kalau balas jadi senjata masa balas tuan-tuan sekalian. Lepas tu apa lagi? Mandi boleh buat tualang mandi. Boleh belaka. Ni cerita orang Sudan tuan-tuan. Tapi tengok dia mari tu gah ni. Jadi beribu sembahyang raya ni. Takbir semangat Allah Rabbi tuan-tuan. Dah. Kita set-set anggota misi bantuan Malaysia ni, lepas maya dia tu balik ke tempat penginapan, takbir wesi tanah Jawi pula. Tak wesi sedih lah. Allahu akbar Allah. Kau apa hal bro? Orang cerita pasal Islam menang, awak menang apa hal? Memang Melayu jiwa sentimental. Jiwa bak titik poli, brori marantika. Cerita perang tuan-tuan sekalian dah. Jadi orang Mekah dah berlaku dah peristiwa ni, mereka bimbang. Kalau dihadap dengan perang, belum tentu mereka menang. Jadi Nabi pada pagi di Ramadan masuk ke Mekah dengan penuh izzah, dengan penuh kemuliaan. Sahabat-sahabat Nabi jalan buka dada, tuan-tuan sekalian. Jalan buka dada, show off, pamer kekuatan. Dia luar waktu perang tak boleh. Luar waktu perang jalan buka dada ke sombong. Dah, gong kata orang Gobayu. Rasa perang kena show, kena pamer kekuatan. Tak boleh kita pergi puan jalan tunduk, warak. Itu bukan warak, itu wakruk dia panggil tuan-tuan. Perang kena show, pamer kekuatan. Dah, maka Nabi masuk ke Mekah. Bagaimana orang Mekah dah tunduk, terbayang apa bentuk hukuman yang Nabi akan jatuhkan kepada mereka. Masing-masing bimbang dan fikir Nabi akan jatuhkan hukuman. Kalau mereka ni buat jenayah pada Islam, lawan Islam. Tapi Nabi kita bijak tuan-tuan. Nabi pemaaf. Nabi tahu akan pengampunan. Nabi lawan bahawa siapa yang berlindung di Kaabah, maka dia akan selamat. Mari puak saudara Nabi namanya Al-Abbas. Al-Abbas kata, wahai Rasulullah, kamu tahu bahawa Abu Sufyan seorang gemakan pada pujian, gemakan pada kemegahan. Maka kamu lakukan sesuatu supaya dia merasa megah. Nabi laung, barang siapa yang berlindung di Kaabah, maka dia akan selamat. Barang siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, maka dia juga akan selamat. Dan barang siapa yang menutup daun-daun pintu rumahnya, juga akan selamat. Apa mesej Nabi? Jangan lawan. Tak selawan. Nabi nak maafkan semua orang. Nabi nak ampunkan semua orang. Strategi Nabi berjaya. Apa berlaku tuan-tuan?
Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah, ketua kerajaan, tengok Nabi maafkan dia. Nabi letak dia pada tempat yang tinggi, tuan-tuan sekalian. Rumah dia tempat berlindung. Allah cairlah. Kata Rasul lembek tekak dah. Akhirnya telah memeluk agama Islam, tersentuh dengan hidayah. Apa kesan? An-nas ala dini mulukihim. Rakyat akan mengikuti agama pemimpin, agama kerajaan mereka. Maka berbondong-bondonglah orang Mekah telah memeluk agama Islam. Berbondong-bondong, tuan-tuan. Tolak 80 orang yang degil. Hak lain memeluk agama Islam. Itulah kita baca Al-Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sampai akhir kisah Fatu Mekah, pembukaan kota Mekah. Nabi dengan tongkat Nabi dia pecahkan patung-patung berhala. Sahabat-sahabat pecahkan patung berhala. Sebab Mekah ni jadi pusat agama wasani, agama sembah berhala, yang dibawa oleh Amr bin Luhai. Ribuan patung berhala kecil. Yang besar 360 buah mewakili kabilah-kabilah Arab. Al-Lata, Hubbal, Manna, Uzza, La'murugan. Tak masuk. Waktu batu kis Selangor, tuan-tuan. La'murugan. Jadi Nabi suruh Bilal nak atas bumbu Kaabah buat gapo? Buat gapo? Lakukan azan. Azan ni bukan panggil sembahyang saja. Tak. Bukan lawan azan saja. Dah semua orang kena reti azan. Kalau kata Bilal Jimmy saja, dah semua orang kena reti azan. Tuan-tuan sekalian, tak. Ribut taufan azan, istiar perang azan, Islam menang azan, tsunami azan, gempa bumi azan. Cuma hamba ingat cerita dah kot tuan-tuan dulu. Hamba ingat mati dah sekali. Banyak kali dah hamba ingat mati. Tapi ni kali ni rasa rasa nak mati sungguh rasa. Takut tuan-tuan. Lepas berlaku gempa bumi di Lombok, tim saya bertugas di Sembalung. Sembalung dekat mana? Dekat Gunung Rinjani tu. Mak Yung, Gunung Rinjani. Ada sungguh Gunung Rinjani ada. Comel, tempat pelancong tuan sekalian. Sejuk malam-malam macam ni 13 darjah Celsius. Macam kat Europe tuan-tuan. 13 14 macam kat Europe. Sejuk tuan sekalian, pakai 4 lapis baju. Jadi dah tugas 4 hari, baliklah ke Mataram, ibu negeri dia. Bandar udara airport lah. Jadi pukul 8 lebih begini, tuan-tuan sekalian, hamba pun sebab body 8.25 lalu checkpoint immigration tu beri pasport nak cok ni. Patuh mata gegar-gegarnya gegar bangunan terminal ni. Tinggi ni gegar. Lepas tu relax. Biasa ingat touchdown, ingat flight turun, biasa flight turun gegar juga. Kalau flight Boeing besar-besar ni. Lepas tu gegar kuat lagi. Sudah. Kata pegawai, "Pak, gempa awak." Gempa bumi tuan-tuan. Sudah. Gegar tu jatuh shilling, jatuh lapu tuan sekalian. Ambo pun ban lalu. Azan habis suara, tapi tukar takir habis. Mai takut ni. Allahu akbar, hayya 'alas salah, asyhadu an, tukar takir habis. Mujud as-salatu khairun minan naum. Jangan main takut ni, ingat mati. Kita gegar tu lari habis nak keluar pintu utama. Pintu tamu dekat lantai 1, kita lantai 2 tuan-tuan. Nak tukar eskalator, mati eskalator, elektrik habis. Blackout tuan sekalian. Allah sudah. Tinggal lampu kecemasan dia. Tuan-tuan tahu macam mana? Hamba ni serang nak terjun rasa. Nak terjun tak bawah tu, nak lari. Takutlah. Main takut ni. Polis airport ni 2-3 orang bawah tangga tu tepil, "Pak, bertenang Pak, bertenang." Dengan dia pun lari. Dia pun lari weh. Tak ada orang berani mati adik kakak. Malam tu 98 orang mati. 98 orang mati di Mataram. Adik kakak mati dah. Jadi azan ni dia pelbagai guna. Bila lakukan azan bagi mengisytiharkan kemenangan Islam. Inilah Fatu Mekah. 20 Ramadan tahun 8 Hijrah. Baik. Apalagi bulan Ramadan? Baik, tajuk bulan ini Perang Tabuk. Sebab Perang Tabuk ni dia ada sejarah dia, ada bulan separuh bulan Rejab, bulan Syaban dan separuh bulan Ramadan tahun 9 Hijrah. Perang Tabuk. Tuan-tuan baca kitab sirah akan dikisah pasal Perang Tabuk. Mana kisah ni penting, ada syarat dengan ibrah ataupun pengajaran kepada kita orang-orang beriman, orang Islam. Mengapa berlaku Tabuk tuan sekalian? Mengapa berlaku Perang Tabuk? Tabuk ni nama tempat di Saudi pada hari ini. Dan tuan-tuan perhati juga, Tabuk juga tuan-tuan sekalian ada satu indikator, satu penunjuk bahawa kita di akhir zaman. Kalau zaman Rasulullah tadi kisah musim panas yang sangat terik. Zaman kita tahu tak 1 Januari bulan ni? 1 bulan baru ni, bulan Januari, apa berlaku di Tabuk? Penuh dengan salji, memutih salji tuan-tuan. Viral di Facebook, di media sosial. Salji penuh di Tabuk. Apa mana? Akhir zaman dah kita ni. Kita di akhir zaman dah tuan-tuan. Dah, akhir zaman dah. Bila berlaku kiamat tuan-tuan, wallahu a'lam. Tapi yang pasti kiamat kecil semua kita rasa.
kematian kita kiamat kecil, tuan-tuan sekalian. Baik tuan-tuan ya. Berlaku Tabuk, ada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam balik berniaga daripada Syam. Lalu kot Tabuk mereka mendapati lebih kurang 40,000 orang tentera Rom berhimpun di Tabuk. Rom ialah kuasa besar dunia yang dipimpin oleh Heraklius ataupun Herakla. Sahabat ni bergegah pulang ke Madinah, beritahu Nabi kita yang mulia. Maka Nabi, tuan-tuan sekalian, beri tasjid, beri motivasi, suntikan semangat kepada umat Islam, terutama syabab, anak-anak muda untuk keluar berjihad, keluar untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa latar belakang Tabuk? Pertama, panas. Azan. On. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, panas. Panas tanah Arab ni tak macam kita, tuan-tuan. Dah 10 Rejab tu dia tak panas. Syaban makin panas. Kemuncaknya Ramadan. Ramad apa dia? Panas terik. Siapa pernah pergi puasa Mekah, dia faham Ramadan. Berapa? 46, 47, 48, kadang 50. Allah panas tuan-tuan. Saya program himmah di Kedah minggu lepas tu. Berapa? Cik Yi? 38. Balik himmah muka hangus tuan-tuan ni. Tengok muka depan ni hangus. Muka hangus. Sekat hari ya. Hangus muka dia kakak. Kita terpetas panas. 38 tuan-tuan. Kalau 40, kalau sekolah kan, pipi dia akan keluar. Sekali dia tahu, dia kena tutup sekolah. Bimbang kena heat stroke. Dulu pernah ada mati di Johor kena heat stroke. Suhu cecah 40. Mana kita 40 tutup sekolah dah. Bahaya. Arab ni tuan-tuan, panas memang melampau lah. Saya ingat kalau Kuwait tahun lepas, Kuwait berapa? 56 tuan-tuan Ramadan lepas. Kalau botol mineral ni tengah panas, dia lembek cair ni. Lembek ni. Tu. Panas 56. Kerajaan dia buat arahan, siari waktu puncak, jangan rakyat keluar rumah. Memang kena heat stroke, kena stroke haba. Kita duk Gombayu ni kecil mani. Darah tinggi stroke tuan-tuan. Sana panas melampau stroke tuan sekalian. Panas. Dan orang munafik buat gerakan provokatif hasut orang Islam. Tak usah keluar perang, jangan keluar berjihad, cuaca panas. Nanti kamu akan sakit, kamu akan demam. Allah pun turun ayat Quran daripada surah At-Taubah. Qul naru jahannam asyaddu harra. Katakanlah neraka jahanam itu lebih panas. Tuan-tuan, panas dunia sekarang mana sangat, panas akhirat. Pakai selipar bergelegak otak tuan-tuan. Allahu Rabbi. Kita gak doa semua dak lepas Allahumma ajinna minan nar. Doa semua kita sih. Allahumma innaka afun karim tuhibbu afwa fa'fu anna. Dak. Kita dosa belaka tuan-tuan. Tak ada dosa belaka. Dak. Manduk taubat semua, istighfar semua tuan-tuan. Tambah masuk neraka tuan. Panas sangat. Dak. Jadi tuan-tuan, orang munafik itu sifat dia, menghalang orang pada fi sabilillah. Yang kedua, oleh kerana perang ni tuan-tuan nak lawan dengan kuasa besar dunia Rom, maka Nabi suruh infak harta benda. Maka sahabat-sahabat berlumba menginfakkan harta benda. Abdul Rahman bin Auf infak harta benda. Sayyidina Osman bin Affan beri 300 uqiyah emas, jumlah yang besar. Sayyidina Umar Al-Khattab bin Nawfal bin Abdul Uzza separuh harta benda diinfakkan pada fi sabilillah. Nabi tanya kepada Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafah, "Wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu?" Jawab Sayyidina Abu Bakar, "Aku tinggalkan kepada mereka hanya Allah dan Ar-Rasul." Allahu Rabbi. Habis harta benda tuan-tuan diinfakkan pada fi sabilillah. Ini kemuncak tadhiyah, kemuncak pengorbanan. Tuan-tuan, kita tak banyak pun hari biar ada sedekah kita dah. Sedekah subuh, mari masjid bawa $2 letak tabung masjid. Ataupun tuan-tuan tak masjid pun tengok duk minat kedah hok susah-susah nampak. Orang kerja noreh, kerja apa NGO. Apa NGO? Noreh kita orang. Tak sama sia boleh. Belanja makan, belanja minum tuan-tuan. Tak. Sedekah juga. Belanja makan tuan. Hari-hari tak apa tuan. Tak. Hak mana ada lah. Hak tak ada, buat cara tak ada. Sikit pun sedekah. Seria ke, limposin tuan-tuan. Jangan kita genggam tangan kita kedekut. Ini orang munafik tu. Orang Islam dia buka genggaman tangan dia, infak tuan sekalian. Saya nak apakan habis harta tuan sekalian. Dan menarik yang ketiga ujian ialah musim buah-buahan sedang masak di Madinah. Sahabat-sahabat dua option, dua pilihan. Sama ada nak keluar jaga agama Allah atau nak jaga puyuk nasib mereka. Nak jaga sumber ekonomi mereka. Ni ujian tuan-tuan ni. Kisah
inti kepada perang Tabuk kisah 3 sahabat Nabi. Mereka ni ahli Badrin, ahli perang Badar yang tidak ikut serta. Tuan-tuan, kitab sirah letakkan mereka bukan untuk kita cela mereka, hanya untuk ibrah, untuk pengajaran. Siapa dia ahli Badrin, ahli perang Badar sangat istimewa. Mereka ni sampai zaman Sayyidina Umar memerintah pun, siapa masih hidup dapat bayaran pencen, dapat wang saraan. Kita ingat pencen tak? Pencen zaman British buat. Tak, bukan British kenakan pencen. Kerajaan Islam Khulafa ar-Rasyidin. Kalau zaman Sayyidina Umar bekas murabit tentera, lepas habis tembak tempoh berhenti, tuan-tuan, ada pencen. Ahli Badrin ada pencen, isteri Nabi ada pencen, ada wang saraan kepada mereka. Ini zaman kerajaan Islam Khulafa ar-Rasyidin. Baik tuan-tuan sekalian, yang pertama namanya Ka'ab Ibn Malik, yang kedua Murarah Ibn Rabi', yang ketiga Hilal Ibn Umayyah. Pasal apa tidak hadir 3 orang ni? Duduk kebun kurma ni. Cuaca panas, pasal kemah kebun dengan sini, duduk kebun, tuan-tuan. Orang buat persiapan, mereka tertinggal. 30,000 berangkat bersama Nabi, 30,000 tuan-tuan. Mahrungi panas terik matahari, kurang air, kurang makanan, dan sampai ke Tabuk, Rom rupa telah balik dah. Tentera Rom balik dah, 40,000 orang ni tuan-tuan. Mereka dapat maklumat tentera Islam jauh lebih ramai daripada mereka. Walhal mereka 40,000, tentera Islam 30,000. Mereka takut dengan kematian, cinta dengan kehidupan. Dan penyakit inilah Allah Subhanahu wa taala campurkan kepada kita umat Muhammad di akhir zaman. Penyakit apa tuan-tuan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia, takut kepada mati. Kita semualah, saya dan tuan-tuan. Tak. Mana ada berani mati tuan-tuan? Tak ada, takut tuan-tuan mati ni. Tak. Bimbang dengan soal jawab kan? Semualah macam-macam kena soal, nanti kena hisap. Allah banyak banyak cerita mati ni tuan-tuan. Allah panjang abadan abada tuan sekalian dah. Jadi baik. Nabi suruh sahabat-sahabat pasang kemah di Tabuk dan buat kerja dakwah. Ajak kabilah-kabilah Arab kepada Islam. Pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan ketua-ketua kerajaan kecil sekitar Tabuk, beri 2 pilihan. Sama ada Islam atau bayar jizyah kepada kerajaan Islam Madinah. Hebat ya? Ya, hebat Islam zaman Nabi. Tak. Allah nak banding zaman kita tuan-tuan. Kalau ingat baru ni 21 bulan je tuan-tuan. Saya terkejut pun. Subjek tambah Islam tak ada ajar di kampus dah. Subjek tambah Islam, saya pernah ngaji 13 tahun subjek ni. Tak boleh ngajar dah, tak ada dah. Suka subjek lain. Cerita kuasa dan kekuasaan dan politik. Boleh kafir pegas kejap timbalan menteri tu. Habis subjek tambah Islam. Allah kata, zaman kita orang senyap, tak peduli tuan sekalian. Saya masuk banking register, rupa tak ada dah subjek tambah Islam. Allah tuan-tuan. Pada subjek ni macam mana kita boleh berdakwah pada orang bukan Islam, terang kebaikan Islam. Adanya Islam. Saya kalau sebut sama ada yang Chinese, India ni, bahawa Islam agama paling adil. Kamu tak akan jumpa. Yang kita tak akan jumpa di mana sejarah Islam orang-orang kafir dizalimi, tidak ada. Sebab Nabi kami ajar, man azaz zimniyan faqad azani. Bang siapa yang menyakiti al-zimmah, maka sesungguhnya telah menyakiti aku. Maksudnya belaka, memang tak ada pun. Ya. Tak ada. Tapi kalau orang Islam minoriti, siap. Boleh nyo. Orang Islam kalau minoriti siap tuan-tuan. Siap lah kena. Tengok zaman kita cukup. Paling ke China tak ada Xinjiang. Tak. 1 juta dalam tahanan tuan-tuan. Kena curi, ambil buah pinggang, ambil jantung tuan sekalian. Tak. Nak sembahyang tak boleh. Puasa tak boleh. Tak tuan-tuan sekalian. Ini bukan cerita main-main tuan-tuan. Kalau di media sosial saya live depan mata. 27 hari bulan Disember saya mesyuarat dengan pemimpin-pemimpin Muslim Uyghur daripada Xinjiang. Mesyuarat tu dekat Austria, di Vienna tuan sekalian tu. Dikedak oleh IFW mesyuarat. Saya tengok dia masa mesyuarat ni, dia perhati sebab dia saya ada kamera besar ni. Dia takut saya bercakap, saya ambil gambar dia. Takut sangat ambil gambar. Sebab kalau keluar media sosial habis keluarga mati kena bunuh. Zalim Cina komunis tuan-tuan. Zalim. Sedangkan Turkistan bukan Cina pun. Dia Turkish tuan-tuan sekalian. Muka pun lain, muka tak muka Cina tuan sekalian. Tahun 40-an parti Komunis Cina serang Turkistan Timur. Masa tu pemimpin komunis terkuat lah. Li Tachau, Chen Tushu, Mao Zedong tuan, serang mereka jajah. Macam mereka nak kekalkan penjajahan biar jadi jangka panjang, bijak dia. Cina ni memang tak bijak tuan-tuan. Dia buat transmigrasi, dia pindahkan orang Cina Han masuk dulu di mana di Turkistan. Cina Han Cina kafir lah, Cina kafir. Ni kau totok tu. Hak makan babi. Kau nak faham? Makan babi tu. Kafir tuan silan. Tak, jadi
Sampai cecah 39%, hampir 40%. Mereka buka bandar baru, beri lok perkedaian, tanah baru beri duduk pada bangsahan duduk. Akhir sekali demografi dah hampir seimbang. Nama Turkistan pun mereka tukar Xinjiang. Maksud Xinjiang daerah baru, wilayah baru. Dan zaman kita, tuan-tuan lihat, nak semayang tak boleh. Zaman kita nak semayang, nak puasa tak boleh. Tak zalim macam mana tuan-tuan tak? Oh, cakap tak hak asasi manusia, kebebasan. Kamu boleh cakap lah, tapi apa yang berlaku, kamu tindas orang Islam. Saya sampai sekali di Guilin, lama dah masa misi di Guilin, tuan sekalian. Kalau sini ada juga kelompok orang Islam. Tapi untuk maklumat tuan-tuan, rumah-rumah lama mereka, kalau kita selok kapek ni, selok kapek ni ada plywood lah, plywood 4 segi tu. Tarik plywood, ada satu lubang macam liang lahat. Lubang apa tuan-tuan tahu? Tempat semayang tu. Lubang tempat semayang, seorang nak semayang. Lepas semayang naik, tutup plywood, gulung balik kapek, tutup lubang. Dapat kat tentera Cina Komunis memang mati lah tuan-tuan. Punya zalim tuan-tuan. Tak. Ni minggu ni pula apa berlaku tu India pula. Allahu Rabbi tuan-tuan. Zalim sangat. Tak. Saya tengok video tu mata bergenang, Allah dahsyatnya. Sebab terbayang, saya biasa begini. Area ni Pakistan, Bangladesh, Kashmir ni tempat kita hak pergi semua lah, bukan sekali dua pergi semua. Tonggi, Chittagong, Gapteli, beratalah tuan saya tengok. Kalau pergi ke Dhaka tu, saya tengok gambar Tok Imam kena simbah dia simbah dengan curi getah ni. Muka gelebeknya kena simbah curi getah tuan-tuan. Curi getah, bukan satu kes, banyak kes, ya Allah. Sebab dia hantar video tentera India pun belasah pukul orang Islam, pecah-pecah kepala tuan-tuan. Masuk ni pukul belasah siswa-siswi tuan-tuan. Oh jahat. Ni istilah state terrorism dia panggil, macam Israel, state terrorism. Sebab naik satu parti nama BJP, Berjaya Janata Parti, dipimpin oleh Perdana Menteri Modi. Modi ni ada satu ideologi, dia buat ideologi negara nama dia Hinduzwa. Apa ni Hinduzwa? Hindua bermaksud tanah India hanya boleh diduduki oleh penganut agama Hindu semata-mata. Tengok. Ni dia istilah balas sebenarnya. Sebab tuan-tuan kena faham, India ni dibuka oleh Islam zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Zaman apa? Khalifah ketiga Kerajaan Umayyah. Paling Islam nama Muhammad Al-Qasim, umur 17 tahun tuan-tuan sekalian. Masuk tahu India tegak kat Islam Mongol, kat Islam Mongol di India. Yang terkenal Syekh Maidan Al-Razak, Syekh Waliullah tuan sekalian. Masa tu ramai orang India yang dia kasta bawah paria ni memeluk agama Islam. Mengapa? Sebab Islam ni adil. Islam agama yang adil, pakat masuk agama Islam. Tuan-tuan, tapi kalau tuan-tuan belajar pula di bangku sekolah, contoh kalau abang-abang duduk sekolah Tengku Mahmud tahun 70-an, masa tu MCE ada kalau Tengku Mahmud sini, TMS, atau Sultan Sulaiman Kuala Terengganu, atau SIC Kota Baru, VI Kuala Lumpur. Masa ambil MCE, belajar history atau tawarikh, dia panggil Eurocentric. Kita belajar sejarah ni tuan-tuan, sarjana barat tu sediakan kurikulum tu pada kita. Ini kita berubah pada Malaysia sentrik lain dah tuan sekalian. Masa tu kalau belajar taman India, dipaparkan siapa dia? The Great Akbar. Akbar Agong. Tuan sekalian. Hak ni tak pakar sekali. Tahu. Sedap ustaz tu. Memang tak pakar sekali. Hak ni lah buat agama baru. Dia buat agama din ilahi. Agama din ilahi, dia campur Islam, Hindu, Kristian. Tak sama, mana boleh sama Islam, Hindu, Kristian tak boleh. Tak. Kita baca surah Al-Kafirun, lakum dinukum, ya sama macam mana tuan sekalian. Tak mujur hanya 29 orang ikut agama ni. Itu pun kalangan kakitan istana saja, tukar kebun, tukar masak. Yang luasan orang awam tidak ikut. Orang awam pakai ikut panduan para alim ulama di India. Al-ulama warasatul anbiya, sahabat Nabi. Ulama itu pewaris para nabi. Dia mati, akhbar mati, maka matilah agama din ilahi. Alhamdulillah. Mana India ni tegak saja Islam lama tuan-tuan. Tuan-tuan pergilah berjalan ke Dhaka, ke Kashmir. Banyak dia kata bangunan lama zaman kerajaan Islam Mongol India. Tuan-tuan sekalian ni. Saya mengatakan begitu, memang banyak kota-kota lama zaman Islam Mongol India tuan sekalian. Hari ni mereka belasah orang Islam. Buat undang-undang kewarganegaraan. Dia batalkan artikel 370 dan Perjanjian 1947 tentang wilayah autonomi Kashmir tuan sekalian. Ini nasihat usaha kalau dia minoriti. Jadi balik pada kisah tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam patah balik semula ke Madinah, sampai ke Madinah pada separuh bulan Ramadan tahun 9 Hijrah. Nabi masuk masjid, solat satu masjid. Belakang Nabi ni beratur tuan-tuan 80 orang munafik, tidak hadir perang, tidak ada operasi perang.
campur 3 sahabat tadi, Ka'ab ibn Malik, Murarah ibn Rabi', Hilal ibn Umayyah. Orang munafik lepas Nabi kita sudah sembahyang, seorang bertemu Nabi, beri dalih, beri alasan. Pelawak kata besu, kecep pelawak, beri dalih pasal apa tak ada ke medan Tabuk sama Rasulullah. Mereka akhlak begitu. Wa idza hadatsa kadzaba. Bila bercakap mereka bohong, tuan-tuan sekalian. Nabi lepas seorang, tapi 3 sahabat yang beriman tadi bercakap benar. Adakah Nabi lepaskan mereka? Tidak. 3 orang tadi dikenakan tindakan disiplin. Apa dia? Di pulau. Orang sanction, kena pulau. Dia riwayatkan Ibn Malik, dia beri salam, sahabat-sahabat tak jawab di pasar. Assalamualaikum. Tak ada orang jawab. Rasa sempit dah. Dia pun cari Rasulullah, beri salam. Rasulullah tak jawab, tak bergerak pula beri Nabi. Sedangkan akhlak Nabi yang mulia, Nabi mendahului salam. Tuan-tuan, hidupkan sunnah Nabi, beri salam. Apa payah sangat? Allah payahnya nak beri salam. Jawab salam apa payah? Pasal apa payah? Tuan-tuan, mulut ke Assalamualaikum? Jawab, Waalaikumsalam. Masuk ke dalam terang mana? Assalamualaikum. Biar Waalaikumsalam. Payahnya Melayu beri salam, jawab salam. Tuan-tuan berjalan tak dunia. Negara Arab ni tuan-tuan, pergilah tuan Palestin, pergi tuan-tuan pergi Yaman, Mesir, di mana-mana orang beri salam. Kata India tadi, India Utara, Pakistan, Kashmir, Bangladesh, di mana-mana orang beri salam. Saya ingat kalau di Kashmir Kak. Kashmir ni ibu-ibu tuan-tuan, ingat Kashmir tak? Tak jasa. Filem Bobby, Hati Meresati, Sanggam, Yado Kibar tak tengok, warok belakang zaman panggung tak usah jetih dulu. Dah, semua di syuting di Kashmir, tempat cantik. Orang putih panggil the heaven on the syurga atas muka bumi, comel tuan sekalian. Tapi naik bah dia bukan 40 orang. Berapa? 60 orang. Padat. Atas bumi ada orang lagi. Bawa kambing. Bawa kambing naik bah. Tapi apa saya ingat sampai mati tuan, apa saya ingat? Saya 3 kali pergi Kashmir tahun 2005. Masa gempa bumi zalzalah di Kashmir, saya terlibat misi bantuan. Ya bah, tangga bah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakak jawab. Dah lebah pakak jawab, Waalaikumsalam. Allah tuan-tuan kan sukanya tengok. Mereka muliakan sunnah Nabi. Salam. Kita terang naik bah jetih. Ni kita terang naik bah. SKMK ni. Duk tangga bah, Assalamualaikum. Orang tengok ni minta sedekah mana pula. Minta sedekah. Jadi tuan-tuan, hidupkanlah sunnah Nabi, beri salam. Baik. 50 hari dikenakan tindakan disiplin. Dipulaukan mereka, tak dijawab salam. Mengapa Nabi SAW kenakan tindakan tegas kepada 3 sahabat yang tidak hadir ke medan Tabuk? Tuan-tuan sekalian, ulama-ulama sebut Nabi nak beri inzar. Nabi nak beri peringatan dan mesej kepada kita semua, bahawa semua umat Muhammad yang ada kalimah syahadah, kalimah tayyibah, mesti mengambil peranan, mesti mengambil bagian untuk menjaga, untuk membentengi agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita rasa malas, kita memilih menjadi al-mutaqa'idun, orang berpeluk tubuh. Ceritalah maksiat munkar pun tak peduli. Kira hidup kita ya tak boleh pada masyarakat, tuan-tuan, tak boleh pada Islam jadi macam mana. Ingat, di sana ada ancaman tegas daripada Allah dalam Al-Quran. Nabi dah tunjuk contoh kesnya perang Tabuk. Allah pula ada ayat Quran turun, surah At-Taubah ayat 39. Kalau tuan-tuan rasa malas nak berjuang, nak berdakwah, cuba ingat ayat ni. Takutnya segar sikit ya, ingat ayat ni, illa tanfiru yu'adzibkum azaban alima wastabdil qauman ghairakum. Jika sekiranya kamu tidak mau berangkat untuk berjuang, nescaya Allah akan menyiksa kamu dengan azab yang pedih, dan Allah akan tukarkan kamu dengan kumpulan dengan kaum yang lain. Sadaqallahul azim, surah At-Taubah ayat 39. Semoga kuliah pada malam ini memberikan kebaikan kepada saya dan tuan-tuan sekalian. Kita makin hampir dengan Ramadan, 40 hari lebih lagi. Sikit lagi masuk dalam Ramadan. Tuan-tuan, buatlah amalan-amalan menuju Ramadan. Banyak puas sunat kita, buka balik Al-Quran kita, tabarru'at, kita infak sedekah ni tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Semoga Allah panjangkan umur kita sampai masuk bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Biar Allah berkati kita bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan dipanjangkan umur kita ke dalam bulan Ramadan. Sekarang itu dulu. Terima kasih tuan-tuan yang sudi
menjadi pendengar yang baik. Semua nak iklan lah. 27, 28 ni ada Carnival Lestari di Tafiz An-Nur, komplek pendidikan Tafiz An-Nur Al Belanga, sebelah Keladi tuan sekalian. Main tahun lepas lah. Tahun lepas pun lebih 10,000 orang bagi tuan-tuan. Ustaz Zaidul ni pun insya-Allah Ustaz Datuk Seri Daud Kelantan ada, YB Zailah Yusof Timbalan Menteri mai pun tuan sekalian, YB Senator Ustazah Nuridah pun ada. Banyaklah. Lepas tu kalau hiburan yang patut syariah yang bimbang. DK dia juga DK. Bersebut DK. Panggil J Endoro apa J. Tapi lirik yang patut syariah yang bimbang. Cikgu Sulizi pun lirik patut syariah. Kita kawal tuan sekalian insya-Allah. Jadi selama 27 28 tu 2 hari tuan-tuan. Saya jemput tuan-tuan semualah ke sana insya-Allah. Sekarang itu dulu wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.